Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para penonton dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi waktu untuk terus berada di bumi Allah Subhanahu wa taala, memikul tanggungjawab dan amanah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, khalifatullah fil ard, sebagai khalifah yang bertanggungjawab di muka bumi. Bukan saja kita bicarakan soal hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam sekeliling. Di waktu yang sama kita juga bertanggungjawab terhadap suasana yang sedang berlaku kepada seluruh dunia, khususnya apa yang sedang berlaku dan negara kita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang yang beriman dengan Allah dan orang yang yakin bahawa sesuatu yang berlaku tidak akan terjadi melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang berlaku ini merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Namun apa yang penting bagi kita ialah Allah Taala merahsiakan sesuatu yang telah pun ditentukan ni akan berlaku kepada manusia. Ya. Oleh kerana itu orang yang beriman dengan Allah Taala yakin bahawa apa yang berlaku ini sebenarnya telah pun dicatat oleh Allah, telah pun ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat di Lauh Mahfuz sebelum kita lahir ke dunia. Soal rezeki kita, soal jodoh pertemuan, soal ajal maut kita dan soal kedudukan kita, semuanya berjalan di atas apa yang telah ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kan itu seorang mukmin dia mempunyai jiwa yang tenang. Kenapa dia boleh lahir jiwa yang tenang? Kerana dia tahu bahawa segala apa yang berlaku ni telah pun ditulis oleh Allah Ta'ala sejak dulu, sejak di azali, sebelum kita lahir ke dunia. Maka kan itulah dalam penyataan rukun iman kita dinyatakan tentang beriman kepada qada dan qadar Allah, beriman dengan takdir, baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang penting ialah Allah rahsiakan. Kenapa Allah rahsiakan? Kerana apa yang kita boleh usahakan, yang kita buat itu merupakan amalan yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kerja yang kita buat, bukan di atas hasil yang kita dapat. Dengan kata lain bahawa usaha kita tu diberi pahala oleh Allah Taala. Ikhtiar kita tu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diberi pahala oleh Allah Taala. Maka kan itu seorang mukmin dia lahir jiwa yang tenang. Kenapa? Pertama, kita yakin bahawa sesuatu tidak akan menimpa melainkan apa yang telah ditentu oleh Allah. Cuma ketentuan tersebut disembunyi oleh Allah Ta'ala, lalu kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar, kita wajib doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita doa Tuhan bagi terus, Tuhan bagi sebagaimana kita doa, kerana Allah Ta'ala tidak akan rugi sedikit pun kalau diberi apa yang kita minta. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan doa. Bermaksud bahawa doa seorang mukmin tidak akan disesiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau doa pun tidak disesiakan oleh Allah, apatah lagi usaha kita, kerja kita, ikhtiar kita, berfikir kita, merancang dan sebagainya. Semua tu diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran, orang yang dalam surah At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Orang beriman beramal soleh pahala tak putus-putus. Pasal apa? Dia berfikir dapat pahala, dia kerja dapat pahala, dia menilai apa sesuatu pun dapat pahala, dia mesyuarat dapat pahala, dia purah kepala otaknya dapat pahala, penat lelah dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang tanya soal pahala dosa ini sesuatu benda yang tidak nilai di dunia sekarang. Tapi dia sesuatu yang sangat bernilai pada kita di hari akhirat. Sebab tu orang mukmin dijanji ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak dijanjikan dengan harta benda? Umpama orang yang beribadah pada Allah, Tuhan bagi sebegini sebagai contoh. Tidak. Kerana sesuatu yang bernilai itu
ialah sesuatu yang boleh menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Faman zuziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sesiapa yang lepas daripada azab neraka Allah Taala lalu dimasukkan dalam syurga Allah, maka inilah orang yang benar-benar berjaya. Yang benar-benar berjaya itu ialah orang terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan mereka dimasukkan dalam syurga Allah. Maka kan itu orang mukmin dalam setiap perancangan apa yang dia buat, susunan kerja yang dia buat, maka dia mesti lakukan kerja dengan sebaik mungkin, dengan bersungguh-sungguh. Ayutqina amaluh, jadi lakukan pekerjaan dengan penuh ketekunan. Sebab itu kita dapati Islam mendorong umatnya supaya menjadi pekerja yang bekerja sungguh-sungguh, bukan sambil lewa, bukan acuh tak acuh dan sebagainya. Setelah kita berusaha, kita doa pada Allah Ta'ala. Ada yang Tuhan bagi apa yang kita minta, tapi ada yang Tuhan tak bagi yang kita minta, tapi Tuhan ganti yang kita tak minta. Berapa ramai kita tinggal rumah pagi-pagi bekerja, tiba-tiba tidak doa pun Allah selamatkan rumah kita. Alhamdulillah, rumah kita dipelihara oleh Allah Ta'ala. Anak-anak kita dipelihara oleh Allah. Berapa ramai orang yang keluar rumah kadang-kadang pintu tak berkunci, pintu depan kunci, pintu belakang tak kunci, tapi Allah jaga. Pernahkah kita minta doa pada Allah? Kadang-kadang kita tak minta doa tersebut. Berapa ramai masuk kereta, ya Allah selamatkan aku berjalan pergi dan balik. Tak ramai yang doa. Start kereta jalan terus, tapi Tuhan ganti yang kita minta dengan selamatkan kita. Kadang-kadang Tuhan bagi yang kita minta satu. Yang kedua, Allah Ta'ala ganti yang lain yang kita tak minta. Yang ketiga ialah setiap doa yang kita buat ialah merupakan amalan kebaikan. Diberi pahala oleh Allah Ta'ala dengan sebab kita minta. Maka kan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka hambanya merayu, menadah tangan, memohon pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, para penonton sekalian, seorang mukmin bila dia walaupun hebat macam mana pun dia, waktu dia tadah tangan berdepan dengan Allah Ta'ala, dia minta sesuatu yang menggambarkan bagaimana ikhlasnya jiwa dia, hati dia merayu kepada Allah. Sebab itu orang yang bergantung dengan Allah Ta'ala, yang mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan melahirkan keyakinan kepada Allah. Tapi kalau dia bergantung dengan manusia, minta dengan manusia, kita minta manusia itu nak bagi tak bagi bergantung apakah Allah gerakkan hati dia untuk bagi atau tidak. Maka kan itu orang yang memelihara Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang bergantung dengan Allah, bukan makna tak boleh minta dengan manusia, bukan makna tak boleh buat kerja dengan manusia, tapi kita harus yakin manusia tak ada apa-apa. Dia tak mungkin dia dapat kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak gerakkan hati dia untuk bagi, untuk bertimbang rasa dan sebagainya. Maka kan itu daripada kita minta dengan makhluk, maka jangan lupa kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yang keempat ialah kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bagi yang Allah bagi kita minta. Yang kedua, Allah ganti yang lain. Yang ketiga, Allah bagi kebaikan. Yang keempat ialah Allah Ta'ala tukarkan doa dalam bentuk pahala nanti di hari akhirat. Sebab pada waktu itu doa kita ialah keyakinan kita dengan Allah. Tanpa keyakinan, manusia tidak akan minta dengan Allah. Sebab itu tuan sekalian, jangan jadi orang yang kedekut. Jangan jadi orang yang sombong dengan Allah. Lepas sembahyang terus beri salam, terus bangun keluar. Minta dengan Allah Ta'ala, rayu dengan Allah Ta'ala, mohon dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seperkara yang kita kena ingat bahawa kita hamba, kita minta. Mungkin Allah Ta'ala tak bagi yang kita minta kerana Allah mengetahui. Mungkin yang kita minta itu tak baik bagi kita. Mungkin kita rasa baik. Sebagai contoh yang mudah, seorang ibu yang melihat anaknya sakit teruk, minta doa pada Allah Ta'ala untuk sembuhkan penyakit anak itu. Terkadang lebih teruk daripada itu, dia merayu pada Allah Ta'ala supaya sakit itu pindah pada dia. Ada seorang sahabat berlaku waktu Nabi menziarahi seorang sahabat Nabi SAW yang kebetulan sakit teruk, demam panas yang teruk sangat. Sehingga Nabi bertanya dia, kenapa jadi macam ni? Kenapa sakitnya sangat luar biasa? Rupanya sahabat ini dia merayu pada Allah Subhanahu Wa Taala, doa pada Allah. Dia kata, di antara doa dia kata apa dia? Ya Allah, ya Tuhanku, seandainya aku melakukan dosa padamu ya Allah, maka janganlah engkau azabkan di akhirat. Gantilah azabku di akhirat itu, balas di dunia terus supaya engkau tidak akan mengazab aku di akhirat. Itu permintaan dia. Dia minta pada Allah jangan dia diazab di akhirat, gantikan penyiksaan di akhirat tu supaya Tuhan balas di dunia. Nabi kata jangan doa berdemikian. Kenapa kamu doa macam tu?
mintalah kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, sama juga seorang ibu yang tengok anaknya sakit. Jangan minta supaya sakit anak tu pindah pada kita. Bayangkan kalau sakit anak kita boleh ikhtiar cara ubat bawa ke dia hospital. Kalau kita yang sakit, siapa nak bawa kita? Anak kita akan susah. Sebab itu kadang-kadang apa yang Allah atur ni kita kena baik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa baik sangka dengan Allah. Ya, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita bukan hanya nampak yang zahir yang kita lihat, tapi hati juga boleh melihat perkara di sebalik apa yang Allah Taala tentukan. Ya, ini supaya kita memahami, mensyukuri nikmat yang besar yang Allah Taala bagi pada kita. Ya, sebab itu kadang-kadang jangan kita berduka cita di atas apa yang kita hilang. Ya, dan jangan kita terlalu sombong takabur dengan apa yang ada. Ya, kerana Allah Ta'ala mengatur setiap hidup kita, setiap kehidupan kita seharian, dan kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa merahmati kita dengan kasih sayangnya. Tuan-tuan sekalian, bila kita membuka Quran, ya, dan kalimah yang paling kita banyak ucap, nama Allah yang paling kita banyak ucap ialah kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Tuan-tuan sekalian, ya, nama Allah cukup banyak, tapi Allah Ta'ala dalam banyak-banyak 99 nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala diambil Ar-Rahman, pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa diulang? Supaya kita masuk dalam kepala kita, Allah Maha Pemurah, Allah bukan nak zalim, Allah bukan nak anyaya kita, Allah Ta'ala bukan nak menyusahkan kita, Allah Ta'ala buatkan dengan penuh kasih sayangnya. Cuma manusia ni jahil, ilmu kita sikit, kita tak tahu apa yang Allah sedang atur untuk kita. Cuma doa, ya, ikhtiar, usaha supaya Allah atur yang terbaik. Ya, Allah atur yang terbaik masa depan kita. Dan di waktu yang sama kita harus ingat bahawa syaitan juga sedang merancang. Syaitan juga, iblis juga sedang merancang untuk merosakkan kita. Maka kerana itu, ya, perancangan Allah perancangan terbaik. Ya, maka kerana itu kita dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan zikir yang paling baik kita ucap bila mana kita tertekan jiwa, tertekan perasaan, rasa gundah gelana, rasa duka cita dengan bebanan hidup, dengan tekanan ekonomi, dengan kehilangan pekerjaan dan sebagainya, ialah tidak lain tidak bukan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada upaya bagi kami ya Allah, ya, tidak ada kekuasaan bagi kami ya Allah, melainkan apa yang ditentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haula wala quwwata illa billahil azim, melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kita sentiasa mengharapkan dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, untuk akhir dalam siri ini, saya ingin menyebut bahawa betapa ada orang yang kadang-kadang berdepan dengan permasalahan yang tidak besar permasalahan tu, tapi dia tak mampu untuk hadapi. Ada orang yang besar masalah tapi dia steady, dia tenang hadapi. Ada orang yang kadang-kadang masalah kecil sangat. Ya, masalah tu bukan masalah pun sebenarnya. Ya, ada seorang hamba Allah mari jumpa saya. Ya, dia kata, Ustaz, saya tak tahulah apa macam mana nanti anak saya, keluarga saya bila masuk sekolah menengah nanti macam mana saya nak tangguh dia, macam mana iuran sekolah dia. Anak dia masa tu sekolah kebangsaan baru, dia fikir sekolah menengah dah. Dia fikir 3-4 tahun akan datang. Ya, kadang-kadang kita terlalu risau kepada benda yang tak sepatut kita masuk dalam kepala. Ya, ada seorang hamba Allah duk risau, mari tanya, kata, Ustaz, baru waktu kecoh-kecoh politik ni, siapa nak jadi Perdana ni? Seorang pakcik orang kampung lah, mari jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya ni nak tidur pun tak boleh, makan pun tak lalu ni, duk konflik siapa nak jadi Perdana orang ni. Saya kata, pakcik, sabar pakcik, saya dah tengok senarai nama pakcik tak ada. Ya, pakcik tak usah risau lah. Yang duk risau fikir benda yang bukan kerja kita. Ya, buat apa kadang-kadang? Ya, memeningkan kepala. Ni kadang-kadang kita duk fikir tentang benda yang tidak membawa kebaikan untuk kita. Bayangkan tu, ada orang mari tanya saya, dia kata, Ustaz, Nabi Adam kahwin dengan Hawa dulu, siapa wali hakim dia? Ya, siapa saksinya? Ini soalan-soalan yang soalan yang habis masa lah, tuan sekalian. Ya, jadi oleh kerana itu, ada yang tanya, Malaikat Jibril buat kerja apa sekarang? Ya, dia tak fikir dia buat kerja apa. Dia fikir benda-benda yang di luar daripada apa yang sepatut kita fikir. Jangan semua benda nak masuk dalam kepala kita. Ya, buat kita fikir apa yang kita nak buat. Persiapan kita 3 je. Pertama, hari dah lepas, masa dah lepas tak boleh buat apa-apa. Ya, menangis air mata darah pun tak boleh buat apa dah.
Ya, kalau kita terlepas buat dosa, minta ampun. Kalau terlepas kebaikan, doa supaya Allah Ta'ala beri pahala. Kerana belum tentu kebaikan dapat pahala. Yang kedua, waktu sekarang. Waktu inilah waktu kita. Ini waktu kita sekarang. Ya, nak buat apa, nak berzikir, nak minta ampun, nak bertaubat, nak baca Quran, nak sedekah. Waktu inilah. Dan yang ketiga ialah besok. Besok belum tentu. Besok belum tentu. Kita tak tahu apa yang berlaku pada kita hari besok. Maka kan itu sesuatu yang kita nak buat kebaikan, maka kita buat. Kadang-kadang kita ada hutang, kita tak tahu, tulis hutang. Pastikan isteri kita tahu di mana kita berhutang, berapa yang kita hutang. Demikian juga kita buat suatu besar, besok kita tak tahu. Maka kan itu, waktu ni kita buat yang terbaik, yang kita mampu, Jangan fikir apa yang tak mampu. Ya, duk fikir saya tak boleh buat tu. Jangan fikir yang tak boleh buat. Kita fikir apa yang kita boleh buat. Orang lain boleh baca Quran, orang lain boleh puasa sunat. Apa yang kita boleh buat? Yang kita boleh buat, kita beramal apa yang kita boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kerana Allah Ta'ala tidak bebankan melainkan apa yang kita mampu. InsyaAllah hingga kita berjumpa semula. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.